Saudara, mari kita tundukkan kepala kita datang kepada Tuhan di dalam doa. 弟兄姊妹们，让我们低头祷告，来到上帝的面前。 Ya Tuhan, malam hari ini kami sekali lagi memohon kepadamu, biarlah kehadiran-Mu yang sekali lagi memberikan kekuatan kepada kami. 主啊，今晚我们来到你的面前，我们求你再次的赐给我们力量。 Kami berdoa ya Tuhan, pada waktu kami memuji menyembah Engkau, kami memuliakan Engkau, Engkau Tuhan berkenan untuk menyatakan diri-Mu, kasih-Mu, berkat-Mu kepada kami. 当我们赞美敬拜你的时候，我们要来荣耀你的名，并且向我们惟愿你的爱向我们来显明。 Pada waktu kami datang berseru kepadamu, berdoa kepadamu ya Tuhan, Engkau Tuhan yang berkenan untuk menyatakan kehadiran-Mu, yang memberikan kepada kami kepastian bahwa Engkau Tuhan bersama-sama dengan kami. 当我们向你呼求祷告的时候，主啊，我们知道你与我们同在，你带领我们。 Dan khususnya ketika kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu, ya Tuhan biarlah kehadiran-Mu saja yang menolong kami, memampukan kami untuk mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi kami. 特别我们要聆听你话语的时候，愿主你与我们同在，让我们能够知道你的心意是什么。 Biarlah kiranya Allah Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami, di dalam hati dan pikiran kami. 等于圣灵在我们当中动工，在我们心思意念当中动工。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami berserah. 奉主耶稣的名，我们祷告， Amin. 阿门。 Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih dalam Tuhan. 弟兄姊妹们，大家晚上好。 Saudara, kita bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita untuk boleh bersama-sama berdoa pada malam hari ini. 我们感谢上帝赐给我们机会，今晚可以一起来祷告。 Saudara, dimanapun kita berada, kita yakin dan percaya bahwa roh Tuhan ada di tengah-tengah kita dan roh Tuhanlah yang akan menolong kita untuk kemudian datang kepada Tuhan, memuji Tuhan, belajar firman Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. 我们相信，不论我们在哪里，都有圣灵与我们同在，并且帮助我们可以来敬拜他、向他祷告，并且思想他的话语。 Saudara, mari kita membuka Alkitab kita dan membaca dari surat Filipi. 让我们一起来翻开圣经《腓立比书》， Kita akan membaca dan merenungkan 2 ayat dari surat Filipi. 我们要来思想2节的经文。 Yang pertama dari pasal yang ketiga ayat yang pertama, ayat yang ke-1a, dan kemudian yang kedua dari pasal 4 ayat yang keempat. 就是在腓立比书的3章1节，还有4章4节。 Demikian bunyi firman Tuhan, akhirnya saudara-saudaraku bersukacitalah dalam Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. 弟兄们，我还有话说，你们要靠主喜乐，你们要靠主常常喜乐。我再说，你们要喜乐。 Saudara sekalian, belakangan ini urusan suhu atau temperatur tubuh kita itu menjadi sesuatu yang sangat serius sekali. 弟兄姊妹们，最近我们的体温成为了很重要的事情。 Saudara, kita baru bisa masuk ke tempat-tempat yang umum, tempat-tempat yang agak ramai kalau katanya suhu tubuh kita itu di bawah 37,5 atau 37,2 derajat Celcius, begitu saudara? 如果我们的体温是在大概27.5或者27.2度以下，才可以进入到公共场所。 Nah saudara sekalian, ketika kita ngomong-ngomong soal suhu atau temperatur saudara, umumnya kita mengenal ada 2 alat yang berkaitan dengan suhu. 当我们说到体温或者温度的时候，我们知道有2种工具关于到这个体温的。 Alat pertama itu namanya termometer, alat pengukur suhu. 第一个就是温度计， Nah, saudara, saya yakin saudara semua tahu alat ini. 我相信我们都知道这个的工具， Saudara akrab sekali dengan alat ini karena saudara melihat alat ini sekarang ada di mana-mana. 因为现在我们到处都可以看到这个工具。 Malah sekarang saudara-saudara harus berhadapan dulu dengan alat ini sebelum saudara masuk ke tempat-tempat umum. 而且你进到公共场所之前，都要面对这个工具。 Saudara, alat yang kedua itu namanya termostat atau alat pengatur suhu. 第二种的工具叫做温控器。 Nah, saudara, alat ini mungkin tidak terlalu umum, tetapi sebenarnya alat ini ada di peralatan rumah tangga di tempat kita, saudara, misalnya seperti di AC atau di kulkas atau di kompor listrik. 这个工具可能不是这么的普遍，但是其实都可以在看到，特别是在空调、冰箱还有电子炉上可以看到。 Saudara, yang paling membedakan antara termometer dan termostat itu adalah pada kemampuannya. 那温度计和温控器最主要的分别就在于它的能力。 Saudara, termometer itu hanya bisa mengukur suhu. 温度计只能够来测量体温， Alat ini pasif saudara, bergantung kepada kondisi atau situasi yang ada di sekitarnya. 这个工具是被动的，是在于它周围的情况。 Nah sebaliknya saudara sekalian, termostat itu adalah alat yang punya kemampuan untuk mengatur atau mengendalikan suhu.
相反的，温控器是能够控制温度的。 Maka termostat ini saudara sekalian bisa kita kategorikan sebagai sebuah alat yang aktif, sebuah alat yang bisa mempengaruhi kondisi di sekitarnya. 所以我们可以说，温控器是主动的一个工具，并且能够影响周围的情况。 Saudara mungkin bertanya, kenapa dari tadi kita ngomongin termometer dan termostat begitu ya? 可能你在想，为什么刚才我们在说温度计和温控器呢？ Apa hubungannya termometer dan termostat dengan bagian Alkitab yang tadi kita baca? 温度计和温控器跟我们刚才读的经文有什么关系呢？ Saudara, seringkali sebagai orang Kristen kita itu mirip dengan termometer. 身为基督徒，我们常常很像温度计。 Seringkali saudara sekalian suasana hati kita itu begitu gampang dikendalikan oleh kondisi, oleh situasi di sekitar kita. 我们的内心很容易被我们周围的情况所控制和影响。 Kalau semua lancar, semua sesuai dengan rencana kita, semua sesuai dengan apa yang kita mau, maka kemudian kita bersuka cita. 如果一切顺利，都照着我们的计划去进行，心想事成，那我们就会喜乐。 Tetapi kalau yang terjadi itu sebaliknya saudara sekalian, maka kita kemudian merasa tidak mampu untuk bersuka cita. Kita merasa kehilangan alasan untuk bersuka cita. 可是如果相反的发生的话，我们就会感觉没有办法喜乐起来，我们感觉失去了喜乐的原因。 Nah, saudara, ketika hal ini terjadi, saudara sekalian, izinkan saya untuk memberikan sebuah istilah, saudara. Sebenarnya kita sudah menjadi orang Kristen termometer. 当这样的事情发生的时候，允许我这么说，我们就成为了所谓的温度计的基督徒。 Orang Kristen yang sukacitanya itu bergantung kepada situasi di sekitarnya. 我们身为基督徒，我们的喜乐在于我们周围的情况所影响。 Orang Kristen termometer itu adalah orang Kristen yang sukacitanya itu dipengaruhi oleh kondisi di sekitarnya. 温度计基督徒是被在他周围的环境所影响。 Nah, padahal saudara sekalian sebagai anak-anak Tuhan, sesungguhnya engkau dan saya diberikan anugerah oleh Tuhan untuk menjadi orang Kristen termostat. 其实我们身为上帝的儿女，上帝给我们恩典，使我们可以成为温控器的基督徒。 Saudara dan saya diberikan kemampuan untuk menjadi orang Kristen yang bukan dipengaruhi oleh situasi di sekitar kita, tetapi bahkan malah mempengaruhi situasi di sekitar kita. 上帝给我们能力，不是被周围的情况所影响，而是能够去影响周围的情况。 Saudara, mari kita ingat bersama-sama bahwa keselamatan yang telah kita terima di dalam Tuhan Yesus sesungguhnya memberikan kepada kita kesanggupan, kekuatan, kemampuan untuk tidak dikuasai oleh situasi di sekitar kita. 我们要记得，从基督而来的救恩，能够使我们不被周围的情况所影响。 Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita sesungguhnya memberikan kepada kita itu kapasitas yang besar untuk bahkan mempengaruhi situasi di sekitar kita. 内住在我们里面的圣灵给我们能力，使我们可以影响周围的情况。 Maka sesungguhnya saudara sekalian ketika bicara tentang sukacita, sebenarnya Tuhan memberikan kepada engkau dan saya kesanggupan supaya level sukacita kita itu tidak perlu dipengaruhi oleh situasi. 所以当我们说到喜乐的时候，其实上帝给我们能力，以至于我们喜乐的程度不会被环境所影响。 Bahkan saudara sekalian, sesungguhnya Tuhan memberikan kepada kita kesanggupan untuk mempengaruhi situasi di sekitar kita dengan sukacita yang kita miliki. 而且上帝给我们能力，能够以我们的喜乐去影响周围的情况。 Saudara, Paulus yang menulis surat Filipi adalah contoh orang Kristen termostat dalam hal bersukacita. 那保罗写下这个腓立比书，他就是温控器基督徒很好的例子。 Saudara, dia menulis surat ini di dalam penjara. 他在监狱里面写下这封书信。 Dan kalau dia adalah orang Kristen termometer, saudara, maka sudah pasti level sukacitanya itu turun. 如果他是温度计基督徒，那他喜乐的程度肯定会下降。 Saudara, situasi tidak memberi dia alasan sedikit pun untuk tetap bersukacita. 他的情况没有给他喜乐的理由。 Tetapi menariknya saudara sekalian, kata sukacita atau sukacita ini saudara adalah tema utama yang begitu menonjol di dalam surat ini. 但是很有趣的，就是在这封书信当中，他强调的主题就是喜乐。 Dan saudara, dari sekitar total 100-an ayat di Filipi ini saudara sekalian, kata sukacita ini muncul setidaknya 16 kali. 那在大概100多节的经文当中，这个词出现了16次， Lumayan banyak saudara sekalian. 很多。 Nah, maka pada waktu Paulus mengajak kita untuk bersukacita senantiasa, saudara, ini bukanlah sebuah ajakan yang mustahil. 所以当保罗邀请我们常常喜乐的时候，这并不是一个不可能的事 Ini 情， bukanlah sebuah permintaan yang berlebihan atau tidak masuk akal. 这并不是不合理和过分的要求。 Saudara, Paulus sendiri sudah mengalami bahwa orang Kristen benar-benar diberi kapasitas oleh Tuhan untuk bersukacita bahkan di tengah situasi yang sulit. 保罗已经经历了上帝会赐给我们能力，使我们能够在困境中喜乐。 Saudara, pada waktu kita membaca bagian firman Tuhan tadi, saudara, 当我们读刚才的经文的时候 kita，perlu bersama-sama memahami bahwa keterangan senantiasa atau at all times itu saudara bergantung kepada frasa di dalam Tuhan. 他这里说到的常常是在于要依靠主。 Maka firman Tuhan seolah-olah ingin memberitahukan kepada kita, kalau tidak ada
di dalam Tuhan, maka bersukacita senantiasa itu saudara hanyalah sebuah mimpi di siang bolong. Tidak mungkin. 所以上帝的话语是要告诉我们，如果不是依靠主，那常常喜乐就好像是发白日梦一样。 Nah sekarang yang menjadi pertanyaan pentingnya saudara sekalian adalah, apa artinya bersukacita di dalam Tuhan? 那所以很重要的问题就是什么意思是说靠主常常喜乐呢？ Saudara, ada dua hal. 两件事情。 Saudara bicara soal sukacita di dalam Tuhan, ini bicara soal sukacita yang kita miliki di dalam relasi kita yang sempurna dengan Tuhan. 靠主喜乐就是说我们与上帝那完美的关系得来的喜乐。 Saudara, dosa merusak relasi kita dengan Tuhan. 所以又破坏了我们与上帝的关系。 Sebagai akibatnya saudara, engkau dan saya kehilangan akses untuk menikmati sukacita yang sejati sebab Tuhanlah sumber sukacita yang sejati itu. 后果就是我们失去了真正的喜乐，因为上帝才是那真正喜乐的源头。 So dosa itu mencoba untuk mengecoh kita, mengelabui kita sehingga kita beranggapan bahwa engkau dan saya sebagai manusia berdosa bisa menciptakan sumber sukacita bagi diri kita. 所以哄骗了我们，使我们以为我们身为罪人可以创造出这个喜乐的源头。 Tapi saudara sekalian, engkau dan saya sama-sama tahu bahwa sukacita semua yang diciptakan oleh manusia tidak pernah tahan lama, tidak pernah tahan uji. 但是我们都知道，世人创造的是虚假的喜乐，不能够长久，也不能够受到考验。 Waktu dengan segera akan merebut sukacita yang semu itu. 时间会夺取这个虚假的喜乐， Masalah akan dengan segera menghancurkan sukacita yang semu itu. 问题很快就会破坏这个虚假的喜乐。 Tetapi Alkitab memberitahukan kabar baik saudara sekalian. 但上帝给我们一个好消息， Tuhan menyatakan belas kasihannya bagi kita. 他向我们显明他的怜悯。 Tuhan melakukan apa yang tidak bisa kita lakukan, yaitu Tuhan memulihkan relasi yang rusak itu. 上帝做的是我们不能够做的，就是恢复那破坏的关系。 Saudara, kasih Tuhan yang sempurna di atas kayu salib itu merangkul kita yang bobrok ini. 他在十字架上的大爱环绕我们这些败坏的人。 Kasih Tuhan yang sempurna itu menjamin kita sehingga tidak ada satupun di dunia ini, termasuk segala kelemahan dan kegagalan kita, saudara, tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita dengan kasih Kristus. 上帝完美的爱确保我们在世上没有任何事物，包括我们的软弱和失败，可以使我们与基督的爱隔绝 Dan。saudara, seperti itulah relasimu dan ku dengan Tuhan. 这就是你和我与上帝的关系， Relasi yang sempurna. 完美的关系。 Saudara, tidak ada relasi yang sesempurna relasi yang Tuhan jalin dengan kita. 在世上没有任何关系像我们与上帝的关系一样完美。 Itulah sebabnya saudara sekalian di pasal 3 ayat 7 sampai 8 Paulus dengan berani menyatakan, apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku, karena relasi dengan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. 这就是为什么在腓立比书3章7到上半节，保罗勇敢地说道：“只是我先前以为与我有益的，我现在因基督当作是有损的。不但如此，我也将万事当作有损的，因我以认识我主耶稣基督为至宝。” Saudara, Paulus tahu tidak ada sukacita yang lebih sempurna selain sukacita dari seorang yang rusak total tetapi dikasihi oleh Tuhan secara total. 保罗知道没有比这个更完美的喜乐，那就是完全败坏的人蒙上帝完全的爱。 Saudara, itulah relasi kita dengan Tuhan. 这就是我们与上帝的关系， Relasi yang begitu sempurna. 完美的关系， Karena relasi yang dijalin dan dijamin oleh Tuhan yang sempurna itu. 因为是完美的上帝，他确保我们的。 Maka di tengah-tengah situasi hidup kita yang tidak menentu ini saudara sekalian, mari kita ingat bersama-sama bahwa buruknya situasi hidup tidak akan pernah mengurangi kesempurnaan kasih Tuhan kepada kita. 所以，当我们的生活动荡不摇的时候，让我们记得，我们的生活再坏，也不会减少上帝对我们那完美的爱。 Buruknya kehidupan kita saudara, buruknya situasi hidup kita tidak akan pernah memutuskan relasi yang kita miliki dengan Tuhan. 生活再坏，我们也不能够停止我们与上帝那关系。 Maka bersukacitalah senantiasa saudara sekalian. 因此，让我们常常喜乐。 Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. 我们要靠主常常喜乐， Di dalam relasi kita yang sempurna dengan Tuhan. 在我们与上帝那完美的关系当中。 Yang terakhir saudara sekalian. 最后一点， Saudara, bersukacita di dalam Tuhan itu bicara soal bersukacita di dalam rancangan yang sempurna dari Tuhan. 靠主常常喜乐，就是说我们在上帝里面完全的计划当中喜乐。 Saudara, kalau tadi yang pertama itu di dalam relasi yang sempurna dengan Tuhan, yang kedua ini di dalam rancangan Tuhan yang sempurna. 刚才我们说到的是与上帝那完美的关系，我们现在说到的是上帝完美的计划。 Saudara, seringkali sukacita kita itu hilang atau menurun karena kita meletakkan sumber sukacita kita di dalam rencana-rencana kita yang tidak sempurna. 很多时候我们失去喜乐或者很少喜乐，是因为我们把喜乐的源头放在那我们不完美的计划当中， Betul tidak saudara? 对吗？
Saudara, kita sering lupa bahwa sebaik apapun kita menyusun rencana, tetap saja itu tidak sempurna. 我们忘记了，不论我们安排的计划再怎么样美好，都是不完美的。 Saudara, kita sering lupa bahwa seawal apapun kita menyiapkan rencana, tetap saja ada terlalu banyak hal yang tidak bisa kita prediksi, tidak bisa kita antisipasi. 我们忘记了，不论我们已经提前多早准备那个计划，很多事情是我们没有办法预料的。 Maka pada waktu segala hal tidak berjalan sesuai dengan rencana kita, saudara, hilanglah sukacita kita. 所以当事情没有照着我们计划进行的时候，我们就失去了喜乐。 Saudara, Tuhan tahu kondisi kita itu seperti itu, saudara. 上帝知道我们的情况是这样 Dan， itulah sebabnya, saudara sekalian, firman Tuhan berulang kali mengajar kita untuk belajar percaya pada rancangan Tuhan yang sempurna. 这就是为什么上帝一直重复提醒我们要学习相信上帝完美的计划。 So berulang kali firman Tuhan mengingatkan kita bahwa ketika situasi tidak berjalan sesuai rencana kita, itu artinya Tuhan punya rencana yang jauh lebih baik. 当情况没有照着我们的计划进行的时候，这表示上帝有更好的计划。 Saudara, mungkin saudara berpikir andai kata saya bisa mengerti rencana Tuhan, mungkin itu akan lebih menolong. 可能你在想，哦，如果我能够明白上帝的计划，那就好了。 Saudara, mari kita ingat bersama-sama, saudara, bahwa kita tidak selalu bisa mengerti rancangan Tuhan yang sempurna karena kita ini tidak sempurna. 但是我们要知道，我们不是能够常常明白上帝完美的旨意，因为 Tidak 我们是不完美 mungkin, 的。 tidak mungkin bagi kita yang tidak sempurna ini, saudara, bisa mengerti rencana Tuhan yang sempurna. 我们这些不完美的人，不可能明白上帝完美的旨意。 Tetapi saudara sekarang, karena kita sadar bahwa rancangan Tuhan itu begitu sempurna, maka pasti itu yang terbaik. 那如果我们知道上帝的计划是最美好、最完美的，那就肯定是对我们最好的。 Saudara, bukankah tidak ada sukacita yang lebih sempurna selain mengetahui bahwa rencana Tuhan yang sempurna sanggup untuk mengoreksi segala rencanamu dan rencanaku yang tidak sempurna? 没有比这更完美的喜乐，除了知道上帝完美的计划能够改正我们不完美的计划。 Bukankah tidak ada sukacita yang lebih sempurna selain mengetahui bahwa rencana Tuhan yang sempurna itu sanggup untuk mengoreksi rencanamu dan rencanaku yang tidak sempurna itu? 没有比这更完美的喜乐，就是知道说上帝完美的计划能够改正我们不完美的计划。 Saudara, Paulus tidak pernah punya rencana untuk dipenjara karena memberitakan Injil. 保罗没有计划说他要因为传福音而坐监牢， Tetapi ketika Tuhan mengizinkan Paulus untuk dipenjara, saudara, ia tidak kehilangan sukacita karena ia tahu bahwa rencana Tuhan yang sempurna sedang terjadi dalam hidupnya. 可是当上帝允许保罗坐牢的时候，他没有因此失去喜乐，因为他知道上帝完美的计划正在发生在他生命当中。 Injil Kristus kemudian semakin disebarluaskan karena Paulus dipenjara. 因着保罗的坐牢，基督的福音更加广传。 Dan itulah sebabnya saudara sekalian, penjara tidak pernah menghalangi Paulus untuk berkata seperti di pasal 1 ayat 18 tentang hal itu, tentang kondisi yang sulit itu. Aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. 这就是为什么监牢也不会阻止保罗在腓立比书1章18节这么说道：“为此，就是在我的困境当中，我就欢喜，并且还要欢喜。” Saudara, Paulus meletakkan sukacitanya di dalam rancangan Tuhan yang sempurna. 保罗把他的喜乐放在上帝完美的计划当中。 Dan sesungguhnya saudara sekalian, sebagai orang Kristen, itulah yang harus kita lakukan supaya kita bisa menikmati sukacita senantiasa. 身为基督徒，这就是我们应当做的，好让我们可以时刻享受喜乐。 Meletakkan sukacita kita bukan di dalam rencana kita yang tidak sempurna, tetapi di dalam rencana Tuhan yang sempurna. 把我们的喜乐不要放在我们不完美的计划当中，而是放在上帝完美的计划当中。 Saudara, hari ini di mana kita meletakkan sukacita kita? 弟兄姐妹们，今天我们把喜乐放在哪里呢？ Apakah kita sudah meletakkan sukacita kita di dalam sempurnanya relasi kita dengan Tuhan? 我们是否把喜乐放在我们与上帝完美的关系中呢？ Apakah kita sudah meletakkan sukacita kita di dalam sempurnanya rancangan Tuhan bagi kita? 我们是否把喜乐放在上帝完美的计划当中呢？ Saudara, hari ini firman Tuhan mengajar kita. 今天上帝的话语教导我们， Mari kita berhenti mencoba untuk menciptakan sukacita yang semu. 让我们停止去尝试创造虚假的喜乐， Saudara, mari kita berhenti untuk ngotot terus dengan rencana kita. 让我们不要再坚持我们自己的计划， Mari kita kembali kepada Tuhan. 让我们回到上帝面前， Dialah sumber sukacita yang sejati itu. 他是真正喜乐的源头。 So ingat saudara, sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan, kita diberi kemampuan untuk menjadi orang Kristen termostat. Orang Kristen yang sanggup bersukacita dalam situasi apapun. 让我们记得，我们身为上帝的儿女，我们有能力成为温控基督徒，就是在任何情况当中都能够喜乐。 Maka mari kita menghidupinya. 让我们把它活出来， Mari kita membagikannya. 让我们把它分享出去。 Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan,
bersukacitalah. 你们要靠主常常喜乐。我再说，你们要靠主喜乐。 Mari kita tundukkan kepala. 让我们一起低头。 Saudara, mari kita mengambil waktu tenang di hadapan Tuhan. 弟兄姊妹们，让我们安静在上帝面前。 Saudara, kita sudah bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. 我们已经一起思想了上帝的话。 Apa yang Tuhan sudah sampaikan kepada kita? 上帝对我们说的什么呢？ Dan apa yang ingin kita sampaikan kepada Tuhan sebagai respons kita? 有什么是我们想上帝说的，并且回应上帝的话呢？ Saudara boleh mengambil posisi yang nyaman bagi saudara untuk tenang di hadapan Tuhan. 你可以在任何情况当中，你来到上帝面前安静。 Kalau saudara mau dan saudara mampu, saudara boleh mengambil sikap berlutut. 如果你要，你愿意的话，你可以跪下。 Mari kita tenang di hadapan Tuhan, merenungkan kebenaran firman Tuhan. 让我们安静在上帝面前思想他的话语。